Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Ya. sejahtera kepada anda yang kekal bersama dengan kami pastinya di TV3. Kalau tadi anda dah lihat bulletin Ya. di TV3 dan sekarang ini MHI akan membawakan kepada anda semua topik-topik yang saya percaya anda ingin tahulah antaranya perkembangan COVID-19 yang berlaku di Malaysia ini. Baik, anda berteman dengan saya 3 orang hari ini. Saya Fazli Fuad dan juga rakan-rakan saya. Ini Miswan dan pastinya seorang lagi akan kita perkenalkan sebentar saja lagi biar dia bertenang terlebih dahulu. Tenang dah, tenang. Sabar. Terima kasih kerana bersama dengan kami dan pastinya hari ini tarikh yang agak cantik. 21 hari bulan 1 2021 Januari dan 2021 lah tahun 2021 dan pastinya kebanyakan orang memperkatakan mengenai tarikh ini dalam kita meraihkan juga tentang bukanlah diraikan tetapi kita mengharungi Perintah Kawalan Pergerakan hari ke-9 ini dan ramai juga yang masih lagi dalam fasa menyesuaikan diri dengan PKP yang kedua ini. Apapun kita berharap agar anda semua termasuklah kami yang berada di studio ini yang bekerja maupun bekerja dari rumah. Hari kedua persekolahan kembali adik-adik kita. Tadi saya nampak mereka yang mengambil SPM pergi berjalan ke sekolah. Dan ini suatu yang perlu kita harungi dalam menghadapi kehidupan norma baru ini. Kita tidak berdua, kita persilakan yang ketiga. Elok duduk orang macam YB lah. Silakan. Tak apa, teruskan. Saya sedang... dah. Assalamualaikum pagi semua. Itulah dia. Kita sebenarnya saya lagi suka berdiri sebab ada adrenalin dia berbeza sikit berbanding duduk macam ni kan. Tapi tak apa, ini antara kelainan. Sebab kita tak ada tamu secara langsung kita bawakan. Kerusi sebelah saya pun kosong. Salah seorang akan mengisinya nanti. Sebentar lagi, jadi kita harapkan apa saja norma baharu yang anda amalkan sekarang ni akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya terfikir, bila kita sebut norma baharu, apakah ini akan menjadi kebiasaan sampai bila-bila? Betul. Adakah norma baru ni bersifat sementara, lepas tu kita balik kepada norma terdahulu ataupun macam mana? Saya percaya ianya pasti akan sikit sebanyak sebatilah dengan kehidupan kita nanti. Macam generasi baru yang masih kecil mungkin akan mengamalkan ini sebagai norma mereka. Bagi kita inilah norma baru kan. Sebagai contoh yang pertama bagi saya selepas ni mungkin budaya bersalaman itu tidak akan menjadi kebiasaan dah. Bagi saya lah sebab macam kita sekarang dah biasa dengan isbam ataupun bersentuhan dengan lapik ni kan. Tapi itu dah jadi macam sebab ianya mudah, dipermudahkan. Ada juga urusan-urusan yang sebelum ni nampak seakan sulit tetapi ada urusan dengan norma baru ni menjadi mudah dan sebenarnya dia boleh jadi mudah. Kan? Tapi norma baru tak baharu sebenarnya. Dah setahun juga setahun juga sebenarnya kita mengadaptasi norma baharu ini, tetapi kalau dilihat dari skop pembelajaran lah, contohnya di sekolah kan, PDPR sekarang ini yang berada dekat rumah dan sekolah. Kadang-kadang pelajar ini ada dua tau, kadang mereka ni suka PDPR. Yang suka tu sebab saya ada terbaca lah dan juga ada terlihat. Yang suka tu sebab apa? Sebab mereka ni tidak ada keperluan nak bangun pagi untuk nak mandi dan sebagainya. Kan? Sebab ada kadang budak-budak yang macam malas nak bangun pagi kan dan sebagainya. Tak mandi pun boleh juga belajar. Dan juga ada di antara pelajar ni kadang-kadang mereka ini malas juga untuk mengenakan pakaian seragam sekolah tu. Tapi saya respect, semalam saya lihat juga yang mana PDPR semalam tu ada yang pakai tie, yang mana mungkin dia lah dah hampir 8 bulan menyanyikan lagu sekolah. Lagu-lagu semua kan. Baju sekolah dah beli. Bila lagi nak pakai kan? Sebab saya rasa logiknya di sini ialah kita kebanyakan penganjuran ataupun pengendalian sesuatu dilakukan secara dalam talian. Kalau konsert ke apa, semua artis akan pakai cantik-cantik. Apa salahnya kalau ke sekolah pakai baju sekolah? Dia dah dibeli kan? Takkan nak dibiarkan berlapuk. Jadi ini satu yang dia lalu-lalukan lah. Bukan kita nak jadikan itu sebagai satu kewajipan kan? Harapnya tidak lah kan? Sebab sebenarnya duduk rumah ada yang tak mandi kan, ada yang gosok gigi. Tapi tak tahu lah pakai kasut sekolah nak tahu pakai ke tak? Sebab tak nampak bawah kan? Betul juga kan? Tapi kena jugalah pakai kan? Sebab dah beli. Sebab kasut kena pakai. Sebab kasut kalau lama tak pakai nanti dia berlapuk. Betul. Dan juga nanti dia rosak. Dia kuning dan sebagainya kan. Jadi yang pakai tu kalau nak teruskan boleh teruskan. Yang belum tu mungkin boleh jadikan norma baharu juga. Betul. Ambil satu hari istimewa untuk pakai ke. Sebab saya percaya bukan hanya pelajar ataupun mereka yang berada di rumah, ibu bapa yang melihat pun akan mendapat aura kembali ke sekolah tu, tapi guru-guru yang mengajar tu akan lebih menghargai usaha daripada pelajar-pelajar ni. Sebab kadang-kadang sebab saya orang rumah cikgu kan. Jadi saya boleh nampak pengajaran tu. Ya betul. Alang-alang dah tengok ni. Kita boleh nampak pengajaran tu kadang-kadang murid-murid ni dia matikan video mereka tu. Dan mereka hanya ada suara sahaja apa semua dan saya mencadangkan dan saya menyeru mungkin kepada murid-murid ni sama ada cikgu dan murid-murid bukalah video tu sama-samalah nampak secara maya tu supaya sebab itu akan memberi satu semangat kepada pengajar juga kepada murid-murid juga kan. Kadang-kadang tak nampak suara kita, tak tahu apa yang mereka lakukan. Kita tak naklah berpandangan negatif tapi
kalau ada nampak muka masing-masing tu dengan berpakaian yang lengkap, semangat aura ni mesti lain macam. Betul. Ini norma baru yang masih lagi kita struggle untuk sesuaikan ya. Untuk kita baharukan. Bila dah buka video tu, kadang-kadang kita ni sebagai penjaga, mak ayah kan, tengok anak kita dekat skrin tu kan. Bila cikgu tanya, rasa kita pula nak jawab. Kita kan? Betapa tu ujanya kita dalam orang baru ni. Okey, baik. Kita lihat perkembangan COVID-19 dan kita dikejutkan semalam juga angkanya semakin lama semakin bertambah ya. Angka 4,000 ni sebenarnya dah kali kedua dah sebenarnya berlaku. Semalam kita mencatatkan 4,008 kes yang mana ianya merupakan antara yang tertinggi dicatatkan semalam ya, dan difahamkan juga untuk COVID-19 ini yang mana tertinggi adalah masih lagi di Selangor. Ini dia secara keseluruhannya kita perhatikan di bawah itu 169,379 kes yang mana angkanya tu semakin lama semakin tinggi Hanif. Dan pastinya jumlah kes aktif mencecah 41,087 kes dan jumlah kematian dengan 11 kematian dan seperti yang kita kutip oleh Afad tadi, ada pecahan kes di setiap negeri dan mahu tidak mahu satu yang pahit untuk berkatakan, negeri yang kita berada sekarang ni Selangor antara yang tertinggi saban hari dan ada juga kes sembuh baru 2,374 dan itu pastinya suatu yang perlu kita raih dan kita berikan penghargaan kepada barisan. Yang kita takut dekat atas Nef tu, nampak tak? Jumlah kes aktif tu dah mencapai 41,087 kes ya. Dan juga jumlah kes ICU 246. Kita risaukan yang mana mungkin kadang-kadang positif COVID-19 ni simptomnya terbagi kepada 4 kategori. 1, 2, 3, 4. Yang kita takut yang 1 tu tak apalah, mungkin tak ada simptom kan. Yang mana mungkin dah pergi ke ICU tu takutlah tak ada tempat nanti kan untuk mereka. Baik, semalam kita bukan semalam tapi pada 18 Januari kita dikejutkan dengan seorang kematian petugas kesihatan Malaysia yang mana namanya adalah Allahyarham Dr. saya baca kat sini, Allahyarham Dr. Ali Nur Hassan yang telah pun meninggal dunia pada tanggal 18 Januari dan beliau merupakan seorang pegawai perubatan KKM yang sangat-sangat disenangi oleh rakan-rakannya dan juga masyarakat setempat di tempat beliau dan adalah dimaklumkan di sini. Kita percaya ramai di antara kita terbaca juga kes kematian Allahyarham ini disebabkan keletihan, kelesuan dan sebagainya. Tetapi KKM telah pun mengeluarkan kenyataan di sini di mana beliau dimasukkan ke hospital KL pada Disember 2020 pada awal Disember 2020 dan disebabkan penyakit lain dan telah pun menjalani beberapa sesi rawatan. Dan pastinya kita ingin mencernihkan keadaan, tidak mahu lagi memburukkan sebarang spekulasi. Tapi apapun kita ingin sedekahkan Al-Fatihah kepada semua petugas barisan hadapan dan juga mangsa-mangsa yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Itulah kita faham sekarang ni banyak penularan ni menjurus kepada nak mencetuskan rasa kesedaran dalam kalangan kita yang kadang-kadang alpa dengan SOP kawalan kenduri dan sebagainya. Tetapi perkhabaran yang nak dikongsikan itu sepatutnya ada kesahihan. Betul. Kalau dikongsikan malah dimaklumkan dalam Harian Metro juga dipetik. Harian Metro difahamkan beliau tertidur ketika bertugas dan pingsan. Sementara itu Harian Metro cuba menghubungi keluarga beliau untuk mendapatkan maklumat lanjut namun belum berjaya. Maknanya setakat ketika dilaporkan di awal pun tidak disahkan kematian itu disebabkan apa kan. Itu hanya kronologi saja. Apapun kita mendoakan yang terbaik dan saya percaya semua
petugas barisan hadapan kita termasuklah kita semua rakyat Malaysia masih lagi berjuang untuk mendapatkan mengurangkan lagi kes-kes yang sedang menular ketika ini. Okey, kita nak kongsikan beberapa perkongsian di berita harian Metro dan juga NST. Saya mulakan terlebih dahulu di berita harian dan di muka hadapannya memang saya kira paling ketara sekarang ni adalah berkaitan dengan sesi persekolahan yang mencabar. Tapi banyak sekali termasuklah guru, cikgu, ibu bapa, anak-anak, tetapi yang menjadi pilihan penerbit pada pagi ini adalah di halaman ke-40. Ini berkaitan dengan sesuatu yang diperkatakan juga di seantero dunia, saya percaya, berkaitan dengan pelantikan ataupun Presiden Amerika Syarikat yang terbaharu Joe Biden telah pun sah mengangkat sumpah selaku Presiden, dan ini telah pun ditayangkan ataupun mendapat perhatian seluruh dunia di media-media sosial juga di media arus perdana. Amerika Syarikat turut umum dasar luar baharu kekal keputusan isu Baitul Maqdis. Ucapan angkat sumpah Joe Biden berusia 78 tahun, antara Presiden tertua Amerika Syarikat, telah diadakan tengah hari semalam, tengah malam tadi waktu Malaysia, disusuli pengumuman dasar luar kuasa besar dunia itu. Antaranya isu etnik Uyghur di China, pendirian negara itu terhadap pelan dua negara di Palestin, menilai semua label pengganas Houthi di Yaman dan sokongan kepada Arab Saudi. Biden juga dilaporkan tidak akan mengubah keputusan Presiden terdahulu Donald Trump yang mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel dan mengekalkan pejabat kedutaan Amerika Syarikat di bandar suci umat Islam itu. Dan ini telah menjadi satu lagi lipatan sejarah dalam negara Amerika Syarikat. Dan Setiausaha Negara Amerika Syarikat bawah pentadbiran Biden, Anthony Blinken, berkata dasar luar Amerika Syarikat mengenai dua perkara itu akan diteruskan. Dan semalam telah pun dinobatkan, telah pun ditamatkanlah segala kronologi berkaitan dengan pelantikan Presiden terbaharu ini. Dan pastinya ini akan terus membuka lembaran kepada hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Yang ke-46, Amerika Syarikat 46 yang tertua dalam sejarah mereka. Dalam sejarah. Itu pastinya ada cabaran tertentu. Apapun selamat menjalankan tugas diucapkan kepada Presiden Amerika Syarikat yang seterusnya ini, yang terbaharu. Okey, kita nak beralih ke akhbar The New Straits Times. Muka hadapan juga berkaitan dengan norma baru pembelajaran dan pengajaran ini. Mind the learning gap. Muka hadapan this new school year, students and parents are once again highlighting the challenges and frustrations with online classes and exam scheduling, which they say have not been adequately addressed even after almost a year into the pandemic. Pilihan penerbit hari ini lebih menjurus kepada juga pelajar, tapi ini mereka yang terkesan dengan banjir. Muka surat 10 yang kecil di bawah itu. Borrowers affected by floods can apply for 3-month moratorium. National Higher Education Fund Corporation, PTPTN, borrowers who are affected by floods could apply for a 3-month loan repayment moratorium via online starting yesterday. The application can be made via PTPTN's official website at ptptn.gov.my/penangguhan khas bayaran balik until March 31st. Jadi kepada yang terkesan yang pelajar-pelajar di bawah tajaan atau di bawah pinjaman PTPTN boleh mendapatkan 3 bulan moratorium. Jangan lepaskan peluang inilah. Betul. Mungkin ada perkara-perkara tertentu yang buatkan anda tidak berupaya untuk menjalani sesi kelas seperti biasa, macam tak boleh naik kelas lah. Betul. Kan? Jadi ini antara kemudahan yang diberikan. Itu antara perkongsian di NST. Okey, saya teruskan di Harian Metro. Juga sisipan ataupun mendapat perhatian di muka hadapan. Ini mungkin satu berita yang kita agak terlepas pandang, tetapi dengan tajuknya Hujan Emas di Negeri Orang. Ini berkaitan dengan rakyat Malaysia yang melepaskan status warga negara, dan dengan betul-betul angka ini 218,540 warga Malaysia memilih untuk melepaskan status kewarganegaraan sejak 1957 sehingga kini, dan ini dilaporkan atas faktor mencari rezeki dan bertemu jodoh dengan pasangan dari luar negara. Biarpun ramai mengaku masih sayangkan tanah tumpah darah mereka dan bukanlah keputusan mudah untuk menukar kerakyatan, namun tetap berbuat demikian demi peluang dan masa depan yang lebih baik. Ini boleh dibaca secara keseluruhannya di halaman kedua. Kerjaya berkahwin dengan warga asing antara faktor dorong rakyat Malaysia melepaskan kewarganegaraan. Dan seorang rakyat Malaysia, kita tahu antara polisi negara ini adalah tidak boleh memiliki dui kerakyatan ataupun memegang 2 pasport. Jadi perlu memilihlah di antara ingin terus kekal menjadi rakyat Malaysia ataupun menjadi rakyat di mana mereka bermastautin ataupun mencari rezeki. Dan kebanyakannya Singapura menjadi negara pilihan utama untuk didiami dengan 187,227 orang yang menjadi warga tetap di sana, manakala Australia tempat kedua, diikuti India, China dan juga Brunei. Ini mungkin menjadi satu perkara ataupun isu yang
kita tak nampaklah sebelum ini, tapi perlu juga diberikan perhatian. Betul. Okay. Ataupun mungkin bukan isu sebenarnya sebab mereka ni masih lagi sayangkan Malaysia. Betul. Kan cuma nak cari pendapatan yang lebih sama sesuai juga dengan- mungkin ada mereka rakyat luar negara yang mendapat kedatangan Malaysia juga mungkin berfikiran sedemikian juga kan dengan keadaannya. Okey, kita nak teruskan perkongsian. Kali ini kita meninjau sedikit perkembangan banjir di negeri Sarawak. Untuk itu Fazli Fuad ada perinciannya, silakan. Okey, baik. Terima kasih, Hanif. Okey, itu dah seperti mana yang kita sedia maklum kalau anda terbaca ya. Negeri Sarawak sebenarnya antara negeri yang terlibat akibat banjir ini dan beberapa pusat pemindahan sementara telah pun dibuka. Dan alhamdulillah kalau kita lihat dari segi pembacaan berita semalam, keadaan banjir di Sarawak alhamdulillah dah tenang, dah tak ada banjir lagi dekat sana dan pusat pemindahan sementara PPS dekat sana telah mulai ditutup. Jadi sekarang ini saya nak bertanyakan kepada salah seorang daripada pegawai di sana ya tentang kerja-kerja pembersihan pula yang dijalankan di negeri Sarawak. Dan dengan itu saya bersama dengan Haji Kirudin Abdul Rahman, LS Hussein, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak. Assalamualaikum, Tuan Haji. Waalaikumsalam. Okey. Baik, Tuan Haji, difahamkan keadaan di Sarawak alhamdulillah, keadaan banjir di sana dah surut dan PPS dah mulai ditutup. Jadi bagaimana keadaan banjir di Sarawak sekarang ini? Betul ke keadaan di sana memang dah tak ada banjir lagi dekat sana, Tuan Haji? Okey, alhamdulillah kalau kita maklumlah ada di banjir di Sarawak ni sebagai negeri yang terbesarlah pada 4 bahagian dan 6 daerah terlibat. Melibatkan 59 pusat pemindahan sementara dibuka yang melibatkan 1,273 keluarga dan juga 4,781 mangsa. Dan alhamdulillah malam pukul 4 petang pusat pemindahan sementara yang terakhir di kawasan di bahagian Serian telah ditutuplah pada jam 4 petang setelah lebih kurang 7 hari beroperasi menempatkan mangsa-mangsa banjir dan alhamdulillah berdasarkan pada lakuan met keadaan hujan yang sekarang lebih menumpukan kepada kawasan tengah dan juga utara Sarawak dan juga hujan ini taburnya agak lemahlah, tidak seperti mana yang berlaku pada 14, 15 dan 16 dan dicampur dengan kenaikan air pasang king tide yang berlaku di negeri Sarawak lah. Okey, jadi bagaimana Tuan Haji melihat kesiapsiagaan anggota-anggota di Sarawak itu bagi kita menghadapi mungkin kemungkinan banjir akan berlaku semula ataupun dalam kerja-kerja pasca banjir ini, Tuan Haji? Okey, kalau kita lihat dari segi apa yang telah dialami 4 bahagian dan 6 daerah ni lah, dari keupayaan Jabatan Bomba serta agensi yang terlibat dari segi pertama kali PDRM, Rela, Ikatan Pertahanan Laut Awam serta yang penting adalah pengurusan bencana daerah dan juga negeri lah, SDMC yang telah bertindak cemerlang pertama kali dari segi penyediaan tempat-tempat pusat pemindahan sementara. Yang mana apa yang saya nampaklah kerjasama yang diberi oleh komuniti. Pertama kali komuniti terlibat dalam jadi mangsa banjir ini telah memberi satu kerjasama yang cukup baik bersama dengan agensi dan gerak atur pemindahan mangsa ini berjalan dengan cukup baiklah. Jadi kita dapat lihat dekat sini ya keterlibatan agensi-agensi yang bertugas dekat sana, disaling hubungan baik antara komuniti di sana juga. Saya rasa percaya bahawa ianya dapat membantulah sedikit sebanyak anggota Balai Bomba di sana. Baik, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan. Kita lihat ya sekarang ini di kaca televisyen kita mungkin tidak nampak mungkin ada kepayahan, ada cabaran yang mungkin dihadapi daripada pihak Bomba sendiri. Mungkin Tuan boleh kongsikan tentang perkara ini, antara cabaran yang boleh Tuan kongsikan. Kalau kita lihat, kita tolak dulu cabaran utama di COVID, pandemik COVID-19 ni. Sarawak ni besar, sama sekali segi perhubungan, jarak, komunikasi dan juga taburan kawasan mangsa banjir di Sarawak yang cukup besar dan yang menjadi satu kata almost semua kegusaran bagi masyarakat adalah penularan pandemik COVID dan juga pematuhan dan penyesuaian pegawai-pegawai kita, anggota penyelamat dan mangsa sendirilah. Pertama kali apabila kita pindah mangsa daripada rumah ke pusat PPS dan masa mereka berada di PPS di mana interaksi bersama dengan mangsa-mangsa lain perlulah kita kawal. Dan alhamdulillah di bawah pengurusan SDMC kita telah mengadakan beberapa siri simulasi sebenarnya di Sarawak ni. Sebab kita jangkakan dengannya berlakunya banjir dan juga dari segi pandemik COVID-19 ini dua perkara yang berlaku serentak dan kita cuba mengurangkan impaknya. Dan alhamdulillah bila kita lihat pada 4 bahagian ini kes PPS tadi, jadi simulasi yang telah didasarkan
memberi satu kata orang tindakan yang cukup baiklah dalam kala agensi-agensi contohnya Bomba, APM dan juga JKM tambah kali dari segi isu penyediaan tempat CPS dan juga makanan mangsa. Ini isu yang menjadi besar. Yang keduanya itu saya katakan tadi bahawa dari segi kerjasama komuniti yang mereka dah bersedia, maknanya penjarakan sosial ini berjaya dikawal lah oleh mereka, dan saya haraplah selepas kes ini tidak adalah kata orang kluster banjir. Itu yang kita doakan, dan semasa mereka ditempatkan TPS ni, operasi sanitasi juga dijalankan serentak. Ini bukan satu kata orang pendekatan yang cukup komprehensif yang telah diarahkan oleh SDMC dengan kita mengambil kira bahawa 4 PCO kita, Perintah Operasi Jabatan, dan 2 daripada NADMA serta juga daripada SDMC Negeri Sarawak lah. Dan saya rasa dengan simulasi telah dilaksanakan cukup baiklah, dan berdasarkan ini tidak adalah rumusan sangat. Cuma yang seperti dinyatakan sebelum ini ada yang komuniti yang kurang bertanggungjawab dan mengkongsikan gambar-gambar ataupun maklumat yang kurang tepat berkaitan dengan pandemik dan juga banjir ini, mendatangkan kegusaran, dan alhamdulillah benda ini dapat kita tandangi dengan cukup baiklah. Okey, betul tu kan. Kita tak naklah sebenarnya mereka ini menularkan berita-berita yang tidak benar di sana. Baik, terima kasih Tuan Haji di atas kesempatan masa yang diberikan kepada kami di MHI. Terima kasih Tuan Haji. Selamat bertugas. Sama. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kita telah pun bersama dengan Tuan Haji Kirudin Abdul-Rahman alias Husin, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, bercakap berkenaan dengan pasca banjir di Negeri Sarawak. Alhamdulillah ya, seperti mana yang dikatakan tadi, pusat pemberian sementara telah pun banyak ditutup dan anda telah pun mulai pulang ke rumah masing-masing. Tetapi perlu diingatkan, kalau anda ingin pulang ke rumah masing-masing itu, periksa segala peralatan, khususnya bekal elektrik tu. Janganlah kita sesuka hati saja untuk kita membuka bekalan itu, takut kita kena renjata elektrik. Baik, kita nak bersama dengan rakan tugas saya di hujung sana, ya, nak bercakap berkenaan dengan manfaat buku teks digital e-textbook. Ya, silakan. Okey, terima kasih Fazli. Kita ni tidak berkesempatan untuk merasai kewujudan teknologi untuk sekolah kan? Betul. Dalam bentuk e-book. Iyalah, betul lah. Kita hanya secara fizikal saja. Dan saya masih ingat sepatutnya kita pergi ke sekolah tu, siapa yang bawa textbook dengan beratnya tu kan, buku teks dengan beratnya tu menjadi salah satu macam perjuangan lah juga bagi murid-murid kan? Dan itu juga menjadi isu juga, kan, bebanan beg sekolah yang berat, kemudian terutama dalam kalangan murid-murid yang tahap rendah kan, memang kita nampak tu kadang-kadang beg tu lagi besar dari keadaan fizikal. Itulah dia. Jadi adanya buku teks digital ini sedikit sebanyak mengurang kebeban itu, tapi buku teks fizikal ni setakat ni belum ada keperluan kerana kita dalam norma baru ni. Kalau ada pun yang dah ada lah. Yang paling penting sekarang ini Kementerian Pendidikan telah pun memulakan inisiatif ini, dan kali ini kita nak tahu juga lah sejauh mana keberkesanan penggunaan buku teks digital ini. Untuk itu kita nak dapatkan sedikit maklum balas daripada seorang guru tuition. Beliau bernama Muhammad Syahir Adnan di talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Misal? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Cikgu apa khabar? I'm good. Berada dalam keadaan yang sihat hari ini. Alhamdulillah. Okey, cikgu tahu tentang kewujudan buku digital, buku teks digital ni kan? Ya, pastinya. saya tahu. Okey, pandangan Cikgu Syahir tentang perkembangan ini. Okey, basically penggunaan buku secara online bagi saya adalah satu, orang kata, benda baru yang perlu kita implikasikan kepada pelajar-pelajar di sekolah. And of course, saya percaya kita dah bincangkan mengenai beban. Of course, budak-budak akan ada yang rasa berat nak bawa buku ke sekolah. Okay. And then lagi satu, apa yang saya lihat juga dari segi budak sekarang dengan teknologi tidak dapat dipisahkan. Bagi isi dengan kuku. Dan kita sebenarnya kena beri mereka ruang untuk explore lagi dunia teknologi, and dengan membawa textbook ke dalam mobile, bagi saya itu adalah satu langkah yang bijak. Sebab semua kadang-kadang silakan. Kadang-kadang sebab kita kena beri ruang kepada generasi baru ini untuk menelaah ilmu juga menggunakan teknologi yang sedia ada. Okey, saya pasti Cikgu
Cikgu Syahir, nak sebut Cikgu Cikgu Syahari pula dah. Cikgu Syahir. Okey, nama betul Syahir tapi selalunya orang panggil saya Sebadang. Sebadang. Okey, baik. Ya. Nama popular lah. Saya pasti Sebadang juga antara yang mengguna pakai teknologi digital ini kan dalam pengajaran juga. Okey, dari segi keberkesanannya, apa tip ataupun panduan yang boleh diberikan kepada sama ada guru ataupun pelajar untuk memastikan versi digital ini mempunyai impak yang sama dengan versi fizikal? Basically apa yang saya dapat daripada penggunaan textbook online ni adalah dia first cikgu kena betul-betul explore buku teks itu yang pertama. Ya. Sebab penggunaan e-textbook ni kita kena tahu flow untuk menggunakan buku teks. Sebab dia dah jadi lain tau. Dengan pegang buku, dengan slide pakai telefon, dia dah jadi berbeza. Ya, betul. And then student juga kena peka dengan penggunaan apps yang disediakan sekarang ni, e-textbook, untuk memastikan sesi pembelajaran itu lancar. Ya. Ya. Okey, dan dari segi perantinya, sebablah kadang-kadang ada keluarga yang tidak berkemampuan untuk mengguna ataupun memiliki peranti seperti tablet ataupun laptop. Yeah. Jadi mereka ni ada telefon sebesar ni je ataupun mungkin kecil daripada ni. Jadi agak mencabarlah, walaupun boleh Zoom kan, tapi agak mencabarlah untuk mentelaah menggunakan peranti sebesar ni. Apa komen cikgu, bagaimana untuk dikendalikan situasi macam ni? Okey, ini adalah satu isu yang agak besar sebenarnya saya lihat. Sebab kita dah dalam satu norma baru, perubahan fizikal kepada offline kepada online. Ya. Dan tidak semua pelajar mendapat akses kepada teknologi. Dan saya rasa maybe pihak kerajaan ataupun NGO boleh memberi bantuan kepada pelajar-pelajar yang sedia ada. Maybe dari segi upgrade sistem internet yang ada, sebab tak semua kawasan, especially kawasan luar bandar, yang itu yang kita nak tekankan sebenarnya. Bagi saya KL tidak menjadi isu yang besar. Akses tu ada, tapi adakah secara menyeluruh? Bagi saya tidak lagi. Okey, satu lagi nak tanya, ini Alang kita tunjuk video sesi pembelajaran kan, mungkin secara untuk sesi tuition lah. Barangkali yang tuition ni lebih nampak meriah berbanding kelas. Mungkin ada tips tertentu yang cikgu ataupun Sebadang guna pakai untuk memastikan sesi persekolahan, sebab semalam saya tanya anak-anak buah ataupun adik-adik saya, adik-beradik saya yang anak-anak mereka di sekolah. Ada yang berjam-jam jugalah menghadap kan. Jadi screen time tu memang lama. Jadi macam mana nak pastikan mereka ni dapat cekal dan istiqamah berada di hadapan peranti masing-masing? Okey. Bagi saya ada satu prinsip bila mengajar, tak kisahlah offline ataupun online, kita kena bagi show kepada student. Saya anggap itu adalah satu konsert yang saya bagi kepada student, tapi konsert dari segi ilmu. And then bila saya nak mengajar, saya akan pastikan yang saya susun konten saya akan susun flow saya dari segi apa yang saya nak cakap dulu, dari segi pendahuluan, dari segi isi tengah dia sampailah ke puncak tu. So budak-budak akan nampak dia punya graf tu naik. Ada masa kita turun balik, kita naik balik. So kita main dengan jiwa budak-budak. Nak belajar online tak senang sebenarnya. Betul. So cikgu sebenarnya memainkan peranan, dan even saya pun improve day by day. Ada benda yang baru yang saya akan ketengahkan dalam kelas online. Maknanya kadang-kadang kita maknanya silibus tu kita kena anggap macam satu penceritaan yang kita nak bawakan dengan sebaik-baiknya kepada pelajar kita kan. Okey. Pastinya guru-guru sedang bertekus memikirkan bagaimana cara untuk menjadi kreatif dalam memberikan pengajaran. Kadang-kadang jadi orang berbeza. Kadang-kadang jadi orang lain lah, kena jadi watak lain ke kan? Kadang-kadang jadi buat watak lain. Itulah itu antara cabaran dan peluang pada masa yang sama untuk berkarya dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kan. Sebadang, terima kasih banyak atas perkongsian. Sama-sama. Thank you so much for having me. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Syahid Adnan, guru tuition. Yalah, kita kalau boleh nak dapatkan maklum balas daripada guru yang mengajar sendiri kan. Tapi lah ada kekalangan tertentu sebab mereka ni bertugas, jadi kita tak mau kacau. Jadi kita nak dapatkan sedikit tips yang boleh dijadikan panduan barangkali dalam kalangan guru ni
Saya teringin nak masuk kelas sebadang. Itulah dia. Dia menjadikan sebagai satu performer kan dalam menyampaikan masterpiece tu. Mungkin sekarang satu yang berbeza lah. Tapi membawa saya kepada satu soalan yang baik berkenaan dengan peranti tablet tadi tu. Sebab dan jawapan yang baik juga dengan ada untuk supply peranti tersebut kepada sekolah-sekolah. Sebab saya pernah ke sekolah pedalaman dan mereka semuanya memang bersedia untuk ada komputer ke laptop ke untuk diajar kepada mereka. Tapi mungkin kekangan ekonomi untuk sekolah itu ada kan. Jadi kalau ada semua menyeluruh, saya percaya ini norma baru yang boleh kita raikan. Okey, itu satu. Saya nak kongsi tips. Saya tak tahu boleh pakai ataupun tidak. Sebab tak semua orang ada kemampuan saiz untuk telefon dan sebagainya. Jadi mungkin nak muat turun tu agak ambil masa dan makan ruang dan sebagainya. Kawan-kawan tu boleh tolong screenshot dan hantar melalui WhatsApp atau Telegram. Dan ini lebih kecil saiznya kan? Ya, lebih kecil saiznya. Barangkalilah tu boleh dipakai. Kita nak berehat seketika, lepas ni nak kembali cerita tentang ni satu hal juga ni kan. Betul, barang kurafat dalam talian dan sekarang ni semua mudah percaya berkaitan dengan perkara sebegitu. Terutamanya dalam talian. Akan kita bincangkan sebentar saja lagi. Jangan ke mana. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita ingin teruskan perkongsian pada sesi perbincangan kali ini, dan ini antara isu yang bukanlah satu isu yang baru tapi isu yang kerap membelenggu. Secara sedar atau tidak, ianya menjadi satu fahaman dan ikutan kepada mereka yang sangat taksub kepada perkara-perkara sebegini. Datang saja masalah atau isu-isu yang lain, masalah kesihatan, masalah keselamatan, kita akan kerap lebih mempercayai kepada suatu perkara yang khurafat yang boleh membawa kepada ajaran dan juga pemahaman yang sangat-sangat berbeza berbanding dengan ajaran yang telah pun dan wajib kita ikuti. Dan ini pastinya dengan zaman sekarang, zaman platform e-dagang, zaman jualan dalam talian, dan sebelum ini perkara-perkara sebegini hanya kita boleh saksikan jauh daripada negara asal kita ataupun tempat asal kita, tapi sekarang boleh dapati dengan mudah dan lebih menakutkan, ianya boleh lebih dipercayai di kalangan masyarakat. Kita saksikan terlebih dahulu perkongsian ini dan kita akan teruskan perbincangan berkaitan dengan isu ini. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua jin, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Surah Al-Jin ayat 6. Dunia semakin maju, begitu jugalah dengan era teknologi yang semakin berkembang. Jadi dengan di hujung jari kita saja, kita dapat membeli pelbagai jenis barangan, termasuklah barangan-barangan khurafat. Ada di antara individu yang menjual barangan-barangan ini di dalam talian, dalam Facebook dan juga sebagainya. Jadi hari ini saya akan bersama dengan Waish Datuk Ustaz Syarhan Syafi'i bagi mendapatkan perincian dengan lebih jelas berkaitan dengan isu penjualan dan juga pembelian minyak pelaris ataupun minyak dagu dan sebagainya ini. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin secara mukadimahnya, mungkin Ustaz boleh perjelaskan tentang kita khurafat alam maya ni, terutamanya dari segi penjualan minyak-minyak pengasih dan sebagainya Ustaz. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sejak akhir-akhir ini kita lihat penjualan benda-benda yang boleh membawa pada khurafat dalam talian begitu hebat sekali. Umpamanya minyak pengasih, penundur, pelaris, bahkan janglok pun ada jual dalam talian sekarang ini. Jadi fenomena ini sebenarnya cukup berbahaya. Cukup berbahaya kepada anak-anak muda, cukup berbahaya kepada pelanggan-pelanggan web tersebut. Sebab apa saya kata begitu? Kerana ianya melibatkan akidah. Kepada pengguna-pengguna alam maya, usah mencari shortcut dengan perkara-perkara khurafat ini kerana boleh mengundang kemurkaan Allah kepada kita. Gunalah doa-doa, gunalah tahajud, gunalah yasin sebagai untuk menunaikan hajat kita. Itu pandangan saya dalam berkenaan dengan tajuk di alam maya, penjualan benda-benda yang khurafat. Dan mungkin sedikit saranan Ustaz, nasihat kepada orang ramai di luar sana supaya kita kata sama-sama kita dapat membanteras sindiket penjualan dan juga pembelian minyak-minyak pengasih ini Ustaz. Kepada penonton Malaysia hari ini, perkongsian saya oleh daripada saya satu ayat yang boleh membentengkan kita daripada sihir alam maya ini. InsyaAllah kita baca beramai-ramai.
letak tangan kanan kat dada kiri. Mudah-mudahan Allah jaga kita daripada sihir ini dan Allah jaga kita daripada COVID-19 yang sedang melanda teruk pada ketika ini. Tarik nafas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sila ikut warga penonton. Wa hifzan min kulli syaitanir marid. Ya Allah, jagalah aku daripada gangguan iblis yang terkeji. Jangan lupa surah As-Saffat ayat 7. Rumah anda ada Quran. Perbincangan kita pada hari ini, alamaya saya punya sihir. Maka kembali kepada Al-Quran. Kembali pada Allah. Buka kata-kata Allah ini. Buka wahyu Allah ini. Mudah-mudahan diri anda, keluarga anda selamat daripada sihir alamaya ini dan terutamanya selamat daripada COVID. Allah yang menjaga kita. Kena ingat tuan-tuan, Allah yang menjadikan penyakit, Allah jualah yang menarik balik penyakit. Sekadar itu perkongsian kita pada MHI kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu perkongsian dari rakan wartawan Faris Hafifi dan pastinya ini ingin kita panjangkan perbincangan mengenai isu ini kerana seperti yang dikatakan penjualan minyak pengasih terutamanya tangkal-tangkal azimat yang dikatakan boleh memberikan kesembuhan dan juga keselamatan itu pastinya sangat membimbangkan sekiranya dipercayai. Dan kalau di ruangan komen di platform-platform dagang tersebut pun memang banyak yang memberikan reaksi ataupun testimoni berkaitan dengan perkara-perkara sebegini. Untuk itu kita ingin bersama secara panggilan video sekali lagi Dr. Nur Azian Abdul Rahman, penerosi setiausaha Gabungan Perawat Muslim Malaysia GPMM untuk kita membincangkan berkenaan dengan perkara ini. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Sihat doktor ya? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana jemput GPMM. Doktor, mungkin secara mudahnya berkenaan dengan isu ini, penjualan barang hurafat dalam talian yang semakin berluasa. Komen daripada doktor berkenaan dengan isu ini dan bagaimana sebenarnya untuk kita memahamkan rakyat Malaysia ataupun pembeli-pembeli ini bahawa sebenarnya ini adalah satu perkara yang khurafat, tidak wajar untuk diikuti dan sebenarnya banyak elemen-elemen yang tidak betul dalam penjualan ini, doktor. Okay, terima kasih. Bagi menjawab persoalan ini, saya akan memberikan beberapa poin. Yang pertamanya, kita melihat dulu pada kaedah fiqh. Hukum asal sesuatu perkara itu adalah harus selagi tiada nas yang mengharamkan. Tetapi perkara halal dia boleh menjadi haram. Untungnya makanan halal yang kita beli dengan duit sendiri adalah halal, tetapi makanan yang halal tadi akan menjadi haram apabila kita memperolehinya dengan cara mencuri. Jadi asas kaedah ini kita perlu fahami dan jadikan menjadi panduan dalam kehidupan kita. Yang keduanya, secara asas tiada minyak yang boleh dikategorikan sebagai pengasih. Cuma terdapat bauan tertentu yang berfungsi untuk menyegarkan kita membina emosi dan yang ceria dan menggembirakan. Contohnya dalam budaya Arab, semenyan tertentu dia boleh membangkitkan nafsu, kegarahan dan juga meningkatkan hormon seks apabila dibakar. Sebenarnya ada dalam kitab-kitab sejarah Arab. Dari segi sains pula, bauan dia boleh merangsang saraf di hujung otak ceribak di belakang hidung dan dari sini dia akan merangsang sistem limbik dalam otak dan 3 libido, di mana dia akan merangsang pituitary gland dan juga endocrine gland yang mengawal pengeluaran hormon. Jadi pituitary gland yang aktif ini akan menaikkan keinginan perasaan dan ini menjelaskan peranan bauan dalam mewujudkan perasaan dari sudut sains. Saintifik itu memang terdapat bacaan tertentu di kalangan ulama untuk pengasih yang boleh diamalkan, tetapi dengan syarat perlu disemak bacaan dengan ahlinya dan tidak boleh mendakwa itu amalan Rasulullah SAW kecuali ada dalil. Yang keempat, istilah minyak pengasih itu sendiri sebenarnya mencerminkan satu yang negatif. Minyak pengasih walaupun namanya kasih, tapi kesannya adalah sakit yang menyakitkan kepada mangsa, pelaku ataupun pengamal dan mangsa boleh mengalami pemikiran yang terbelenggu serta minda dengan hati yang tidak sempurna sebab naluri jiwa yang dipaksa oleh minda yang dibelenggu. Pengamal juga boleh mengalami gangguan dari adam minyak tersebut. Contoh seorang pesakit, dia mendapatkan rawatan dari Ustaz Syarul perawat GPMM di Sarawak. Dia telah memberi, pesakit tadi telah memberi secara online minyak 7 puteri bunian dengan harga RM150. Kononnya mujarab untuk pengasihan dan siapa yang pakai itu akan dikelilingi oleh 7 puteri bunian. Tapi sebulan 2 saja okey, selepas tu dia mengalami gangguan seperti dia selalu melihat kelebat puteri, dia sering didatangi mimpi wanita yang tak dikenali,
sering dengan suara halus dia, keluarga jadi pecah kaki, aura panas jadi panas, aura rumah jadi panas dan dia suka nak berkongsi dengan orang lain dan banyak lagi lah. Jadi saraf satu, saya nampak tadi ada gambar minyak cenuai. Jadi saraf satu minyak pengasih yang tengah di alam lain ialah minyak cenuai. Proses asas minyak cenuai ini ialah asal minyak dari dagu bayi yang mati, sebenarnya dibakar dagunya untuk dapatkan minyak. Tapi asal cenuai itu ialah sejenis pokok yang kebiasaannya akarnya diambil untuk dibuat minyak cenuai. Kerana dia ada kekuatan sebagai pengasih. Tapi kemudian berlaku perubahan di mana terdapat orang yang menggunakan minyak cenuai ini, dia menggunakan cara yang salah dari segi syarak. Kita mengambil minyak dagu bayi sebagai minyak pengasih dan menamakannya sebagai minyak cenuai. Jadi, kita menggunakan minyak pengasih dengan kaedah yang ada dampingan atau dari alam jin atau proses yang jelas haram. Jadi kita kena faham, ini adalah dosa besar yang kedua selepas syirik. Islam yang minyak pengasih ni sebenarnya tajuk utama dia ialah untuk orang yang ada masalah rumah tangga atau yang ingin dikasihi oleh seorang lain lah. Saya pernah menyamar dulu 2 kali bersama wartawan Susan dan juga wartawan Haram Metro. Berjumpa dengan penjual minyak pengasih ni. Jadi salah seorangnya dia berpakaian jubah dan berkopiah. Dia jual minyak cenuai dengan harga RM800. Dan dia cerita salah seorang klien dia berjaya menambat hati seorang penjawat awam yang beruniform lah, berpangkat tinggi dan telah beristri. Tapi sebab penjual awam tu tak layan dia, so dia guna minyak pengasih dan dia berjaya berkahwin lah dengan target person kan. So, minyak pengasih ni sebenarnya dia boleh berkesan buruk pada mangsa, seperti dia akan kerap mengalami sakit kepala, dia akan rasa minda, dia akan rasa cinta yang tak amat, tapi hati dia rasa lain, perasaan dia rasa lain. Atau dia dekat rasa cinta yang tak amat, tapi bila dia jauh, perasaan tu jadi berbeza, macam something wrong. Dan banyak. Doktor. Mungkin kita, maafkan saya terpaksa bertanya soalan ini. Kita tahu dengan segala kesan ataupun keberkesanan yang telah pun diceritakan ataupun dimomokkan ini. Tapi bagaimana sebenarnya untuk memberikan nasihat kepada orang ramai bahawa ianya sepatutnya tidak boleh dilakukan dan menyalahi ataupun boleh membawa elemen khurafat dalam kehidupan kita, Doktor? Okey, sebenarnya pihak DPN ni sedang memang komited lah dalam memenuhi kecerdikan dan perubatan ini. Dan kami merancang untuk mengemukakan cadangan kepada pihak yang berautoriti tentang tindakan terhadap penjual bahan sihir dalam talian ini. Dan sebenarnya dan kami juga berusaha untuk memberikan penerangan tentang isu-isu yang menjadi kekeliruan masyarakat dan berkenaan dengan jin, sihir, tangkap azimat semua ini. Dan bolehlah layari website GPMM care.org SG kami Gabungan Perak Muslim Malaysia ataupun YouTube IG ataupun Twitter dan boleh email juga kemusykilan kepada fundesk@gpmcare.org. Sebenarnya minyak pengasih dia bisa dalam jin dan sebenarnya lebih memudaratkan kepada pembeli dan sebenarnya terdapat juga minyak pengasih yang diislamisasikan yang menjadi jadi pembeli ingat benda tu boleh digunakan. Dia menggunakan ayat-ayat Quran kan. Jadi sometimes people dia tak tahu ni ayat Quran dia. Jadi sebenarnya minyak pengasih yang diislamisasikan dia nampak macam suci tapi manfaat yang disenarankan tu kita kena lihat niat yang negatif tadi, niat apa yang digunakan. Jadi kena berhati-hati walaupun harus menggunakan Al-Quran dan doa yang baik. Tapi kena hati-hati supaya tidak timbullah fitnah pada agama. Sebab niat tadi juga adalah penting dalam setiap perbuatan. Sebab sesuatu yang halal tu boleh menjadi haram. Dan pada orang yang berniat saja. Contoh air kosong, suatu niatkan kepada arak, dia akan jadi haram pada orang yang berniat tu tapi jadi halal pada orang lain. Jadi di sinilah juga selain daripada itu tangkal juga didapati dijual secara online dan sebenarnya kita kena faham terdapatnya keadaan jin pada bahan itu sebab bahan itu sendiri tidak ada daya untuk bergerak untuk melindungi manusia. Sebenarnya apa yang kita beli itu sebenarnya mungkin kita beli jin ataupun kita telah tertipu dengan si penjual lah. Okey. Doktor memang sangat padat penjelasan yang diberikan. Terima kasih banyak kita ucapkan di atas perkongsian ini. Saya percaya yang pertamanya adalah niat itu sangat penting dan kita kembali kepada hukum asas fiqh tadi bahawa matlamat sebenarnya tidak menghalalkan apapun cara sekalipun. Doktor, terima kasih banyak.
Akan sudi bersama kami Dr. Nur Azdian Abdul Rahman, Penolong Setiausaha Gabungan Perawat Muslim Malaysia GPMM, berkaitan dengan penjualan barang khurafat dalam talian yang berleluasa, dan pastinya ini suatu perkara yang perlu diberikan perhatian yang serius juga terutama dalam kita mendepani dengan berbagai cabaran dan juga ujian pada ketika ini. Okey, kita nak kembali bersama dengan Eli Skandar untuk membincangkan berkaitan dengan perkara kerjasama hospital swasta dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Silakan. Terima kasih Hanif Miswan. Dan kita bercakap tentang lanjutan daripada pengumuman Perdana Menteri tentang pakej bantuan susulan daripada pandemik COVID-19 yang masih terus membelenggu rakyat Malaysia ini dan juga seluruh dunia. Dan antara perkara ialah yang disebutkan ialah peruntukan sebanyak 100 juta ringgit bagi meningkatkan lagi kerjasama antara hospital swasta dengan kerajaan yang diumumkan dalam pakej bantuan perlindungan ekonomi rakyat Malaysia Permai baru-baru ini, yang dilihat sebagai satu langkah yang baik untuk mengendalikan situasi atau kes-kes COVID-19 ini. Jadi kita nak dapatkan maklumat lebih lanjut, maklum balas lebih lanjut khususnya daripada pihak pemain industri swasta. Saya nak bersama dengan Encik Ahmad Shahizam Muhammad Sharif, Presiden dan Pengarah Urusan KPJ Healthcare Berhad di talian video sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Encik Shahizam, boleh dengar saya? Jelas. Okey, Alhamdulillah. Baik, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak sudi bersama kami dalam Malaysia hari ini. Sebagai permulaan ini barangkali boleh dikongsikan tentang pandangan daripada pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri tentang kerjasama antara hospital swasta dan juga kerajaan ini. Silakan. Okay. Jadi pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan peruntukan untuk menangani situasi pandemik COVID-19 itu memang amat dialu-alukan oleh semua pihak, terutamanya kami dari pihak perubatan swasta. Ia adalah satu hasil dari perbincangan kami dengan berbagai pihak, termasuklah Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Kewangan, di mana kami telah menyatakan hasrat dan kesediaan kami untuk membantu dan menyokong perjuangan menentang COVID-19 ini yang sedang ditangani oleh pihak kerajaan. Dan Alhamdulillah saranan kami itu telah diterima baik dan kami amat berbesar hati mendengar bahawa terdapat peruntukan tersebut. Ya. Okey, kita bercakap tentang satu peruntukan yang besar, tapi pada masa sama ada cabaran tertentu seperti kapasiti dan juga bilangan kepakaran dan sebagainya. Apa antara cabaran yang boleh diperhalusi dalam aspek ini? Ya. Antara cabaran bagi pihak hospital swasta adalah untuk memastikan kami sedia dan boleh menerima dan merawat pesakit-pesakit, kesemua pesakit, termasuk juga pesakit yang mungkin COVID positif. Sebenarnya memang pihak swasta selama ini kita telah berada bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan dari awal. Bukan saja dari segi mengadakan testing untuk COVID-19, tapi juga kami sentiasa ada menerima pesakit yang mungkin positif yang kami akan cuba stabilkan sebelum kita transfer kepada hospital-hospital kerajaan yang telah ditetapkan. Tetapi memandangkan keadaan bertambah serius seperti mana yang kita tahu, pihak Kementerian Kesihatan telah mengatakan kepada kesemua pihak hospital swasta yang kami mungkin kehadapan ini perlu untuk meneruskan dari segi menjaga dan merawat sakit yang mungkin positif. Jadi itu adalah langkah yang pertama. Bermakna semua hospital swasta sekarang telah meningkatkan dari segi kesiapsiagaan mereka untuk menerima dan merawat pesakit yang mungkin COVID positif jikalau tidak dapat dipindahkan ke hospital kerajaan yang telah ditetapkan. Jadi itu pertama sekali. Yang kedua, kami telah juga meningkatkan dari segi ciri-ciri keselamatan untuk memastikan tidak ada kesan buruk dari situasi di mana kalau ada pesakit yang positif di hospital swasta, di mana akan terjadinya jangkitan dan sebagainya. Jadi kami akan memastikan yang tidak ada perkara tersebut akan berlaku. Kami telah meningkatkan dari segi protokol-protokol klinikal, protokol-protokol dari segi logistik dan sebagainya untuk memastikan yang hospital swasta semua masih berada dalam tahap kesediaan yang tinggi dan selamat untuk terus merawat pesakit. Yang pentingnya bagi kami ialah kami dari awal, dari tahun lepas lagi, memang banyak membantu dan meneruskan rawatan pesakit yang bukan COVID. Sebab kita mesti ingat, walaupun pandemik ni telah merebak, tapi masih ramai lagi pesakit yang memerlukan rawatan kesihatan untuk sakit-sakit yang lain. Jadi memang dari awal, hospital swasta memang
telah dihaskan untuk memastikan kita dapat meningkatkan keupayaan untuk merawat pesakit yang bukan COVID-19 dan memang tahun lepas banyak kami bantu Kementerian Kesihatan. Contohnya di 7 hospital kami telah merawat lebih daripada 43 jenis penyakit yang telah ditransferkan dari hospital kerajaan untuk membantu hospital kerajaan untuk fokus ke atas COVID-19. Okey, baik. Ini satu inisiatif, satu usaha dan kerjasama yang sangat baik daripada pihak KPJ sendiri. Encik Shahizam, kalau saya boleh tanya, ini menurut Persatuan Hospital Swasta Malaysia, setakat ini 97 buah hospital swasta dikenal pasti untuk bekerjasama dalam tujuan ini. Kalau boleh kita dapat pandangan dan juga maklum balas daripada pihak seperti KPJ sendiri, Encik Shahizam sendiri, kalangan pesakit ataupun mereka yang datang ke hospital swasta ini ada niche dia tersendiri. Jadi apabila hospital swasta ini menjadi hospital COVID juga, jadi bagaimana dari segi hubungan ataupun kegusaran dalam kalangan mereka ni, adakah ataupun ada sebarang jaminan tertentu yang walaupun hospital swasta ini mengendalikan kes-kes COVID, tetapi jangan risau, masih lagi fasiliti untuk non-COVID patients tu diberikan juga? Ya, benar sekali. Sebenarnya memang kita telah bersiap sedia dari awal. Seperti yang disebutkan tadi, memang kita fokus adalah untuk merawat pesakit yang bukan COVID-19. Tetapi kerana keadaan di hospital Kementerian Kesihatan agak runcing sekarang ni dengan kebanyakan kapasitinya agak penuh, jadi kami diberitahu untuk bersedia untuk terus merawat kalau ada pesakit yang datang yang positif di hospital swasta. Tetapi memang kita telah dari awal memastikan dari segi kita mengasingkan pesakit yang positif, kita menggunakan staf yang berlainan, kita menggunakan akses dan juga facilities yang berbeza. Jadi bermakna jikalau ada pun pesakit COVID positif di hospital swasta, mereka memang tidak akan bercampur dengan pesakit yang tidak positif, dan kebanyakan daripada hospital swasta sebenarnya buat masa sekarang memang tidak ramai ataupun tidak ada pesakit yang COVID positif. Tetapi hanya kami telah diarahkan dan kami bersedia untuk menerima pesakit yang mungkin positif yang kita tidak boleh transfer kepada hospital kerajaan. Jadi itu yang pertama sekali. Yang kedua, dari segi kesediaan kami untuk merawat telah dinaik tarafkan. Jadi sebelumnya kita hanya mungkin biasa merawat dari kategori 1 dan 2 yang tidak ada simptom ataupun yang bergejala yang rendah. Tetapi kerana kita perlu bersiap sedia untuk merawat mungkin yang mereka yang lebih advance dari segi rawat jangkitan COVID-19, kita telah memulakan persediaan dengan memastikan pakar-pakar kami, jururawat kami semua telah mendapatkan dari segi maklumat yang terkini bagaimana untuk menangani pesakit yang menghadapi jangkitan COVID. Jadi itu adalah dari segi kesiapsediaan. Tetapi secara amnya, majoriti dari pesakit kami yang sedia datang ke fasiliti kami semua adalah pesakit biasa, bukan COVID-19, dan buat masa ini tidak ada situasi di mana ramai pesakit COVID-19 di hospital swasta. Sebenarnya tidak benar. Jadi kita masih bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan. Ya, ini sesuatu yang melegakan. Cik Ahmad Shahizam, terima kasih atas perkongsian. Ya, selamat menjalankan tugas, semua dipudahkan, dilancarkan dengan efisien usaha sama ini bersama dengan kerajaan. InsyaAllah. Ya, Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Cik Ahmad Shahizam Muhammad Sharif, Presiden dan Pengarah Urusan KPJ Healthcare berhad bersama kita. Jadi tidak perlu gusar walaupun ada kerjasama antara hospital swasta dan kerajaan diasingkan pembabit petugas-petugas yang mengendalikan kes COVID dan yang lain. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini Fazli akan bersama dengan Ketua Pengarah JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan, untuk bercakap tentang operasi yang diberi nama OPS COVID-19 di kerjasama JPJ dengan PDRM seketika nanti dalam Malaysia Hari Ini.
Baik, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang kekal bersama dengan kami pastinya di Malaysia hari ini. Baik, seperti mana yang Aili katakan tadi, kita nak bercakap berkenaan dengan operasi yang dijalankan daripada Jabatan Pengangkutan Jalan dipanggil sebagai ataupun dinamakan sebagai Ops COVID-19, dan kita sudah sedia maklum bahawa terdapat 8 negeri yang telah pun menguatkuasakan PKP ini. Tetapi pada tengah malam ini, 22 Januari, 12:01 tengah malam ini, ada 6 negeri yang akan menguatkuasakan PKP di tempat mereka masing-masing. Dan saya nak ucapkan terima kasih, tahniah kepada pihak PDRM yang telah pun membuat pelbagai SGR di lokasi-lokasi penting, dan dengan itu juga pihak PDRM telah pun berkolaborasi bersama dengan JPJ untuk membuat sekatan jalan raya ini. Dan untuk JPJ itu seperti mana yang dikatakan tadi, operasi itu dipanggil sebagai Ops COVID-19. Dan dengan itu, untuk bercerita lagi berkenaan dengan operasi ini, kita bersama dengan Datuk Zalani Hashim, Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Li. Ya, okey. Baik, Datuk. Ya, mungkin Datuk boleh kongsikan tentang operasi yang telah pun dijalankan ini, ya, kolaborasi antara PDRM dan juga pihak JPJ ini bagi mengekang penularan COVID-19 ini. Silakan, Datuk. Pertama sekali, rakaman ucapan terima kasihlah kepada TV3 kerana memberi luang untuk saya bercakap sedikit tentang kolaborasi JPJ, warga kerja JPJ ini bersama PDRM. Sebab pada zahirnya kita sedia maklum pandemik COVID-19 ni nampak gayanya bukan semakin berkurangan, tapi semakin meningkat dan membimbangkan masyarakat. So, selaras dengan senario, situasi semasa kita ni, JPJ, warga kerja JPJ terpanggil untuk memberi kerjasama padu dengan barisan-barisan hadapan seperti polis, ATM, rela, dalam bersama-sama mengekang penularan COVID-19 yang pada saya memang patut pun kita bekerjasama. Sebenarnya sebelum pada ini pun ada kita bekerjasama, tapi kita lebih kepada behind the screen. Tapi saya rasa dengan penugasan semasa selaras dengan COVID-19 13 hingga 26 Januari yang war-warkan oleh pihak kerajaan ni, saya rasa memang high time lah pihak JPJ khasnya bersama-sama dengan agensi penguatkuasa lain di depan seperti polis, ATM, rela mengekang penularan COVID-19 ni. Itu Fadli. Ya, kita harapkan bahawa pelbagai agensi yang terlibat untuk mengekang penularan ini, saya rasa percayalah ya, kita dapat putuskan rantai ini. Tetapi Datuk, nak tahu juga mengapakah agaknya JPJ membuat operasi ini? Adakah disebabkan mungkin ketidakpatuhan ramai pengguna jalan raya yang tidak mematuhi SOP ini, atau bagaimana objektif operasi ini, Datuk? Memang jelas melalui statistik yang kita dapat, ramai yang memandang remeh isu kepatuhan pada SOP ini, Li. Jadi selaras dengan situasi macam saya war-warkan pada awalan tadi, keprihatinan masyarakat di dalam perkara ini memang kita tagih ya amat lah. Kita pohon ya amat supaya aspek penularan ini dapat kita kekang semaksimum yang boleh. Dan kita sebenarnya tidak mahu kuasakan secara orang kata perundangan. Kalau boleh, kita tak mahu pun mengambil tindakan secara pengeluaran saman ke, notis ke. Itu adalah pilihan terakhir kita dah. Yang mana kita berharap supaya elemen show of force kita di lapangan bersama dengan frontliners lain, agensi penguatkuasa lain itu sedikit sebanyak akan memberi suatu signal yang jelas pada publik, pada masyarakat amnya, supaya melihat keprihatinan kerajaan terhadap pandemik ini seriuslah bersama-sama mengekang pandemik COVID-19 yang agak meruncing dengan statistik hariannya tak berkurangan dah sekarang ni. Bukan makin daripada 3 angka kepada 2 angka. Daripada kita itu hari 1 angka dah, 2 angka ni dah, 3 angka. Semalam pun 4,000 lebih. So, kita orang di warga kerja JPJ ni berharap melalui
kolaborasi atau sinergi rapat kita dengan agensi penguatkuasa lain di lapangan ini akan sedikit sebanyak mengekang penularan COVID-19 ni. Ya, kita sama-sama lah ya untuk mematuhi segala peraturan yang telah pun digariskan daripada pihak kerajaan sendiri. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga ya untuk menguatkuasakan penguasaan ini supaya ianya lebih berkesan. Mungkin ada strategi ataupun mungkin ada gerak kerja yang dijalankan daripada pihak tuan sendiri dan juga pihak PDRM, tuan? Kalau kita tengokkan gerak kerja atau gerak di lapangan yang saya war-warkan kepada tim saya, ramai 1,200 orang di seluruh negara ni, kita berpaksikan kepada 3 strategi utama, iaitu rondaan jalan utama negeri dan lebuh raya. Satu. Yang kedua, sekatan jalan raya yang mengkhususkan kepada kenderaan awam. Dan yang ketiga, pemeriksaan dan pemantauan di terminal-terminal bas. Sebab 3 elemen ini begitu penting yang perlu pihak JPJ pantau dan ambil tindakan, yang mana 3 aspek ini, strategi ini ramai kita tengok menjadi tumpuan-tumpuan masyarakat publik lah terhadap aspek kepatuhan kepada SOP yang digariskan oleh pihak kerajaan. Ya, kita harapkan juga bahawa 3 strategi yang telah pun digunakan pakai daripada pihak JPJ ini dapatlah sedikit sebanyak mungkin mengekanglah penularan ini je, dan diharapkan pengguna pun dapat mematuhi segala SOP yang telah pun dibuat. Baik, sebab itu yang pemeriksaan di terminal, pemeriksaan di rondaan jalan raya ni sebab lain pada SGR. SGR ni memang diamalkan, dipraktis oleh pihak polis. Tapi kita extendkan lagi kita punya gerak kerja atau gerak kita tu di terminal-terminal bas dan juga di lebuh raya yang mementingkan aspek rentas sempadan. Itu yang kita nak titik beratkan tu. Baik, betul. Baik, Datuk, terima kasih Datuk di atas masa yang diberikan kepada kami. Terima kasih Datuk. Ya, sama-sama. Okey, tahniah ya Datuk, KP baru, KPJ. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Datuk Zailani Hashim, Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Betul apa yang Datuk katakan tadi, bagi pihak PDRM mungkin mereka telah pun membuat sekatan jalan raya, dan bagi pihak JPJ ada 3 strategi yang telah pun digunakan pakai, SGR, ZIA juga, dan mereka telah pun akan membuat rondaan dan juga mereka akan menguatkuasakan di terminal-terminal bas di tempat anda masing-masing. Baik, untuk waktu ini kita nak bersama dengan Ellie bercakap berkenaan dengan The Malaysia Aging and Retirement Survey ataupun MAS. Silakan Ellie. Terima kasih Fazli. Ini berkaitan dengan situasi ataupun jangkaan Malaysia yang akan menjadi dijangka ataupun diramalkan menjadi negara tua pada tahun 2045. Disebutkan yang dicatat di angka disebutkan oleh PBB lah, 20% populasi pada tahun 2045 di Malaysia ini akan berusia 60 tahun ke atas, 20% ya. 15% 65 ke atas dan 17% 80 tahun ke atas. Jadi peratusan warga negara Malaysia yang berusia pada tahun 2045 itu sangat-sangat tinggi. Jadi satu database diperlukan untuk memastikan segala pengurusan dan pengendalian golongan ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, pihak Universiti Melaya menerusi Pusat Penyelidikan Kesejahteraan ataupun SWRC melancarkan atau menjalankan satu kaji selidik untuk mendapatkan maklum balas, jadi dapat menghimpunkan data dan sebagainya berkaitan dengan penuaan dan juga persaraan ini. Dikabarkan kaji selidik ini telah dilakukan pada 2018 dan dah mudah mendapatkan dapatannya. Untuk itu kita nak bersama dengan Dr. Halimah Awang, Fellow Penyelidik Prinsipal Pusat Penyelidikan Kesejahteraan SWRC di Thailand sekarang. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, dan terima kasih kerana menjemput kami. Ya, Doktor, terima kasih banyak juga sudi bersama kami. Kalau boleh dapat diberikan lagi penjelasan tentang kaji selidik ini, The Malaysia Aging and Retirement Survey Wave 1 ini. Silakan. Okey, dinamakan Malaysia Aging and Retirement Survey ataupun pendeknya kita panggil MAS. Merupakan kajian penuaan dan persaraan. Ini adalah antara projek utama Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial, dan MAS ini bertujuan untuk mengumpul maklumat
yang melibatkan individu berumur 40 tahun ke atas tentang kehidupan mereka dari semua aspek termasuk kesihatan, pekerjaan, pendapatan, perbelanjaan, persaraan, simpanan, hubungan keluarga dan sokongan keluarga ya. Dan ini adalah bertujuan untuk menubuhkan satu database yang boleh membantu kita mencadangkan polisi atau strategi yang boleh untuk kita bersedia. Macam saudara Eli kata tadi, semua negara akan menuju ke arah penuaan ni, ya. Dan beberapa tahun ke hadapan ini kita akan ada ramai penduduk yang berusia 60 tahun ke atas dan 65 ke atas serta lebih tua daripada apa yang kita alami sebelum ini. Ya. Okey, ini satu kaji selidik yang sangat menarik dan saya berkesempatan untuk membaca antara key findings atau dapatannya. Cuma kalau boleh dapat dihimpunkan antara dapatan yang menarik untuk dikongsikan buat masa ini. Okey. Antaranya kita lihat bahawa majoriti majoriti yang mereka yang berumur masih lagi tinggal bersama sekurang-kurangnya satu orang ahli keluarga yang lain. Jadi ini menunjukkan hubungan antara ahli keluarga tu masih kuat. Okay. Yang kedua, lebih daripada 80% antara responden ni sebenarnya tidak hendak menghabiskan masa tua mereka di tempat lain selain daripada rumah mereka sekarang. Jadi itu yang dikatakan mereka nak age in place. Jadi dia orang tak nak pergi tinggal di pusat jagaan, institusi ataupun pusat penjagaan walaupun ada pusat penjagaan yang mewah dan sebagainya. Ya, banyak pendapatan. Antara yang saya rasa wajar untuk saya kongsikan di sini juga, doktor mungkin boleh ulas sikitlah dalam ringkas. Many would like to continue working for as long as their health permits. 8 daripada 10 yang ditanyakan nak terus bekerja selepas persaraan juga. Dan 8 daripada 10 kata mereka masih lagi boleh menyumbang kepada masyarakat. Dia sebenarnya satu dapatan yang positif. Jadi kita tak boleh anggap warga tua ni sudah habis dia punya kegunaan lah. Jadi kalau yang kita kena faham, itu yang kita nak tonjolkan bahawa kita nak didik di kalangan muda ni, sumbangan orang tua, pengalaman dan kematangan mereka tu amat berguna. Ya, dan memang kalau pekerja yang bekerja sendiri atau informal, dia tidak ada istilah persaraan bagi mereka. Kan, sehingga dia boleh secara fizikalnya sihat, dia boleh bergerak, dia memang nak kerja. Satu lagi sebab tak ada pencen kan? Sebab tak ada pencen. Jadi salah satu daripada cabarannya ialah simpanan untuk masa tua lah. Ya, betul. Jadi kalau bagi yang tidak mencukupi simpanan tu memang kena kerjalah sehingga selagi dia mampu. Betul, ya. Baik, doktor, pastinya banyak lagi perkongsian daripada dapatan kaji selidik ini. Apapun terima kasih banyaknya atas melaksanakannya dan kita harapkan dapat dimanfaatkan segala maklumat daripada dan yang membentuk bekalan data ini kepada policy makers, pembuat dasar dan sebagainya. Terima kasih sudi bersama kami. InsyaAllah. Ya. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, Dr. Halimah Awang, Fellow Penyelidik Prinsipal Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Universiti Melayu. Satu kaji selidik sangat menarik, terutamanya orang yang berusia 40 ke atas seperti saya ni. Jadi mengandaikan 2045 ni apa yang saya buat? Adakah saya dan juga generasi seperti saya ni yang menjadi semakin tua nanti akan berupaya untuk menjalani kehidupan dengan baik, mempunyai facilities yang baik dalam negara kita ini dan macam-macam lagi. Jadi ini kajian yang sangat wajar untuk dilaksanakan dan
juga pastinya KWSP juga turut memberi sumbangan utama kepada kaji selidik ini. Okey, itu daripada pihak Universiti Melayu. Pastinya banyak lagi kaji selidik yang dilakukan untuk memastikan masa depan negara kita ni, walaupun diramalkan menjadi negara tua ni berlaku, akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita berehat seketika, selepas ini seorang artis baru akan tampil secara maya jugalah, Haris Halim di Malaysia hari ini. Sudah-sudahlah sayang. Awak lagu memujuk ni, lagu memujuk. Lagu tu senang kita tangkap lah, kan? Ya, betul. Tapi kali pertama kalau kita dengar lagu tu, kita rasa macam nak ada kekasih barulah. Kita tak campur ni? Tak campur. Tak ada. Tapi tak, kalau nak pujuk orang rumah punya. Sudahlah sayang. Macam bawah, sudahlah. Bila kita buat mesti rasa macam tak betul lah. Tapi terus dia nak cek kekasih baru. Tapi kalau Haris ni yang buat bersama dengan kita di panggilan video pada pagi ni. Assalamualaikum Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Bila rakam persembahan tu? Rambut sama lah. Rambut sama. Rambut maintain, jambul. Dia sebenarnya pagi tadi saya bangun lepas subuh tu, saya rakam pagi tadi lah. Wow, tu pagi tadi tu. Suara lepas subuh macam tu. Bangun tidur tu kita warm up sikit kan. Dalam tanda tu kita sambil mandi sambil menyanyi. Oh, banyak dah buat vocal warm up masa mandilah. Tapi luar biasalah untuk persembahan, buat persembahan rakam secara pagi di sebelah pagi tu memang hebat. Saya dengar suara dan tengok fashion rambut style Haris ni, saya teringat Charlie Puth. Ya. Kan? Adakah itu sumber inspirasi anda? Dia adalah salah seorang idola, orang kata idola international saya. Okey. Okey, Haris mungkin boleh ceritakan sikit berkenaan dengan percaturan terbaru ni, kekasih baru. Kabarnya dia harap boleh membawa tuah kepada Haris juga. Silakan. Okay, lagu Kekasih Baru ni dia sebenarnya dia lagu yang simple je. Dia menceritakan tentang semua perempuan kat luar ni yang belum move on dengan bekas kekasih dia lah. Macam tu. Kita orang recording masa tahun lepas, hujung bulan 2 macam tu. Betul-betul sebelum PKP tu habis siap recording semua. Macam tu. Okey. Dan kemudian... kemudian lepas tu? Kemudian kita release bulan April tahun lepas. Dan music video baru release 4 bulan lepas. Dan Alhamdulillah lah, sambutan so far okey. Dan orang komen pun banyak yang positif. Semua mengatakan lagu ni senang nak tangkap. Macam ada dengar korang nyanyi juga tadi. Sudah. Betul ya. Tak, bila ada lagu tu ada catchphrase tu yang menarik. Yes. Senanglah untuk kita nak nyanyi semula kan. Tapi suara lepas subuh kita orang lain. Ni, ramai di antara kita macam, yelah, mungkin ada penonton Malaysia hari ni pun nak tahu juga macam mana kemunculan Haris di dalam industri ni. Sebab kadang-kadang ada orang muncul buat cover kan. Haris pula bagaimana? Betul. Okey, untuk Haris sendiri, Haris bukan datang dari mana-mana reality TV. Tak kisahlah dari mentor ke ataupun apa-apa semua. Haris tak pernah masuk semua tu. Basically Haris just buat cover hari-hari dekat Instagram dan ada juga post di YouTube beberapa. Dan kemudian seorang komposer, dia orang kata melamar lah sebenarnya. Dia reach Haris through DM Instagram dan dia suruh datang rumah dia. Ini berlaku pada tahun 2017 macam tu. And then dia suruh nyanyi depan dia dan ada kawan-kawan dia dekat situ. So masa tu kira audition sebab dia nak start record label baru. So sekarang Haris berada di bawah naungan dia, iaitu bawah naungan White Room Music. Kabarnya abang Haris peserta program reality kan? Ya, dulu. Kenapa adiknya tak masuk program reality juga? Kenapa tak ikut jejak langkah? Sebenarnya Haris ada nak ikut jejak langkah dia. Haris ada pergi audition mentor. Tapi malangnya sampai ke stage yang hujung, lepas tu Haris tak berjaya. Oh, ya ke? Ya, betul. Dah mencuba nasib lah sebelum ni. Tapi lihatlah saja sekarang dah keluar single kan? Alhamdulillah, bolehlah. Haris, saya masih lagi kagum dengan rambut tu. Tapi tak apa, saya nak teruskan. Saya pun kagum juga. Boleh surfing dekat sini. Haris, kabarnya masih lagi dalam pengajian di Universiti Malaya? Saya baru saja habis internship bulan lepas.
Alhamdulillah sekiranya dah complete degree, tinggal nak graduation iaitu bulan 10 tahun ni. Kalau ada lah. Graduation pun secara maya lah saya rasa tu. Internship sempat? Sempat. Oh, maknanya dalam tempoh PKP pun sempat buat? Saya saya internship 4 bulan. 2 bulan saya bekerja office dan lagi 2 bulan tu saya bekerja kat rumah. Okey. Dapat rasa dua pengalaman lah. Adakah penyanyi ni jalan kerjaya yang dipilih secara sepenuh masa selepas dimandangkan dah habis belajar dan sekarang dengan single terbaru ni, ini jalan kerjaya yang Haris pilih? Untuk tu macam ayah dengan mak saya cakap selalu education datang nombor 1 kan. So far lepas saya dah habis degree ni saya nak fokus dalam bidang nyanyian dulu. Dan kemudian lepas dah lama-lama sikit baru saya fikir untuk cari kerja ataupun untuk mulakan bisnes sendiri. Macam mana kita nak teruskan bidang nyanyian ni? Sebab apa? Sebab sekarang ni kan pandemik masih lagi belum tamat kan? Kita PKP dan sebagainya. Jadi bagaimana pendekatan Haris pula untuk bersama dengan peminat bagaimana? Okey, untuk Haris sendiri mungkin sama juga dengan penyanyi-penyanyi lain, iaitu kita mendekatkan dengan peminat ataupun followers. Kita kena sentiasa aktif di social media, sentiasa post video-video menyanyi, sebab kalau tak ada orang pun still macam menanya-nanya kan, macam mana dia pergi. So kita kena sentiasa aktif dan so far semua komen atau ada yang DM Haris akan reply lah semua. Okey. Soalan terakhir daripada Hanif Miswan, dia nak tanya, rambut bangun-bangun pagi-pagi memang macam ni ke kena set? Okey, rambut saya memang bangun tidur dan memang macam ni. Wow, untungnya. Untung lah, Alhamdulillah. So far kalau saya mandi swimming terus ambil saya dah jatuh. Okey. Rambut mengikut cakap lah ni. Orang cakap. Saya kalau pagi ni macam rambut ikut cakap. Haris, soalan terakhir dari Ali Iskandar pula. Katanya tadi live recorded. Dia nak dengar yang live suara awak. Mungkin boleh belanja sikit satu lagu. Belanja sikit lah. Boleh. Sudah sayang, dengan kata-kataku ini yang tulus, menerimamu tanpa syarat. Ku harap kau pun juga begitu. Kita kena belajar cara sebut sudah-sudah sayang kan. Dia kalau nak pujuk orang rumah boleh. Kan, tu dia. Kita boleh pinjam catchphrase tu boleh ya? Boleh. Itu untuk rumah tak maju lagi. Ini kena dengan situasi sekarang ni. Kan PKP ni semua sensitif kan. Haris, terima kasih banyak ya. Selamat maju jaya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudi menerima saya. Jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Kadang-kadang kita lagu yang kita dengar tu kadang-kadang kita lagu ni tapi kita tak tahu penyanyi tu bagaimana. Betul. Kan. Jadi mungkin hari ni dah tahu dah. Okey, muka Haris macam ni rupanya. Gambut dia trademark tu kan. Esok kalau kita gambut lain tu kita faham lah. Kita faham. Terinspirasi daripada. Faham. Saya akan inspirasikan rambut saya bangun tidur macam mana. Sebab dia pun bangun tidur kan macam tu. Okey. Saya nak inspirasikan suara bangun tidur. Macam mana? Boleh. Awak kata suara kita semua lain bangun tidur kita screen test sekarang macam mana suara dia? Sudah. Okey, esok menarik di Jumaat bersama kami Malaysia hari ini berkenaan dengan topik penipuan jualan vaksin COVID-19 dalam talian. Ini pun salah satu musuh yang perlu kita perangi juga. Betul. Dalam era pendigitalan ini termasuklah bisnes, ramai yang ambil kesempatan untuk menipu. Tadi jual barang-barang khurafat kan? Betul. Dan macam-macam lagi. Okey, dan kita sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sudahlah sayang. Sorry. Sudahlah sayang. Jangan lupa, jangan sudahlah. Esok kita tengok lagi Malaysia hari ini, okey? Assalamualaikum. Bye.